Hai, kembali lagi bersama Swita di channel Swita Official. Seperti biasa, ingat Swita, ingat emas. Jom. Oke, kita menjawab kepada soalan daripada salah satu rakan YT kita, yaitu Pragiperi. Berbunyi seperti ini. Lebih menguntungkan emas apa tanah? Oke, kita bersama-sama lihat perkongsian ini antara emas dengan tanah. Oke, yang pertama, kedua-dua ini adalah aset, di mana bila kita sebut aset, pastinya ianya adalah sesuatu yang kita jadikan sebagai simpanan untuk kegunaan masa depan. Contohnya, ada yang jadikan rumah atau tanah ini sebagai aset yang boleh dijual balik jika mereka memerlukan, jika pada masa itu kecemasan dan memerlukan duit. Jadi, begitu juga emas. Emas sebagai aset umpama tanah dan rumah. Adakah kita beli hari ini dan esok kita akan jual terus? Jual baliklah maksudnya itu. Jadi pastikan kita akan simpan untuk beberapa tempo yang lama, 5 hingga 10 tahun, sehingga nilainya makin tinggi dan boleh mengaut keuntungan. Yang kedua pula, emas dan tanah ini boleh diwariskan. Oke, ramai yang berfikir bahawa emas itu adalah membazir, tetapi sebenarnya emas ini juga aset, sama macam rumah dengan tanah. Jadi, kenapa kita beli rumah dan tanah? Sebagai harta. Apabila terdesak, boleh pajak dan kita boleh wariskan kepada anak-anak. Nah, sama juga dengan emas, sebagai harta. Apabila terdesak, kita boleh pajak dan kita boleh wariskan kepada anak-anak. Macam itu. Cuma bezanya, rumah dan tanah kita kena hutang. Puluh tahun baru jadi hak milik. Rumah dan tanah kena cukai dan kena declare harta. Tetapi emas tidak. Oke, dia boleh dibeli secara tunai mengikut kemampuan kita. Dan simpan emas ini tidak kena cukai harta, tidak perlu declare pun. Tapi jangan lupa cukup syarat wajib zakat. Oke, yang ketiga pula, harga naik. Kedua-dua ini, emas dan tanah, dalam jangka masa panjang harganya pasti naik. Apakah sebabnya? Sebenarnya bukan harga emas sahaja yang pasti akan naik. Harga semua barang pun pasti menaik juga. Harga barang keperluan naik, harga rumah naik, harga makanan naik, harga tanah naik, apatah lagi harga emas. Emas adalah aset berharga. Maka dalam jangka masa panjang, harganya pasti akan naik. Disebabkan kuasa beli duit yang semakin mengecil, disebabkan itu jugalah inflasi. Yang keempat pula adalah pelindung nilai. Untuk jangka masa panjang, simpanan emas adalah satu cara simpanan yang kalis inflasi. Yaitu ia melindungi nilai yang stabil dan mampu mengekalkan kuasa beli dalam jangka masa yang panjang. Tapi apa itu inflasi? Selama yang kita asyik bandingkan, kuih karipap dulu ianya hanya berharga 30 sen sahaja. Tetapi sekarang sudah naik 50 sen. Nah, peningkatan harga barang dan perkhidmatan inilah kita panggil inflasi. Bagaimana pula nilai yang stabil? Nilainya kekal selamanya. Tidak pernah akan turun kepada nilai kosong. Apa yang berubah hanyalah turun naik harga emas. Jadi, jika kita berjaya menyimpan 60 gram dalam masa 5 tahun, nilainya tetap sama 60 gram dan tidak akan berkurang.
Malah harga emas tetap akan naik setiap tahun berganti tahun dan nilainya naik dari masa ke semasa. Tetapi tanah, yang kelima pula, emas dan tanah dua-duanya mahal. Tapi harga emas tidak pernah murah. Jika kita melihat statistik 10 tahun 10 tahun yang lalu, pada mula tahun 2000, harga emas RM 35 ringgit segram, dan hari ini pula harga emas mencecah sehingga RM 275 segram. Walaupun begitu, ianya satu aset yang mampu milik. Dan kita boleh miliki emas ini dengan berat minimal 1 gram atau kumpul gram sedikit demi sedikit dengan serendah 0,25 gram. Bagaimana pula dengan tanah? Tanah tentu sekali mahal. Sama juga dengan emas. Tetapi kita perlu ada tunai puluhan ribu untuk memilikinya. Okey. Yang keenam, emas ini kita tidak perlu belai, kita tidak perlu bagi dia makan, kita cuma perlu simpan dari tahun ke tahun dan ia akan menguntungkan pada si penyimpan. Tanah pula, ia boleh menghasilkan pendapatan sampingan seperti sewaan, pembangunan, pecalot, dan pertanian serta lain-lain lagi lah. Dan namun sebagai warga negara Malaysia adalah menjadi kemestian untuk kita memiliki tanah sebagai aset kerana itulah keistimewaannya sebagai menjadi rakyat Malaysia. Yang ketujuh, aset mudah alih, di mana emas ini boleh dibawa ke mana sahaja. Bila berlakunya huru-hara, boleh dibawa lari, tetapi tanah pastinya akan ditinggalkan sahaja. Emas sah laku di seluruh dunia. Okey. Dan kesimpulannya, emas adalah salah satu kategori dalam aset fizikal selain tanah dan rumah. Okey, emas mempunyai kelebihan yang tersendiri yang membuatkannya digelar sebagai safe haven. Okey, orang di serata dunia mengenali emas sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Emas sangat terkenal merentasi sempadan dan zaman. Sejak zaman berzaman ribuan tahun dahulu sehingga ke hari ini. Jika di Indonesia emas dipanggil sebagai logam mulia, satu pengiktirafan kepada emas yang memberi banyak manfaat kepada manusia. So, apa kata anda? Semoga dengan perkongsian ini bermanfaat untuk anda. Dan apa pula pendapat anda? Sila kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Okey. Semoga dengan perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Sekian saja video kita pada hari ini. Sekiranya anda ingin melihat lebih banyak lagi, sila subscribe dan tekan butang loceng agar anda tidak tertinggal sebarang video yang saya upload. Dan jangan lupa juga untuk like dan share. Thank you semua. Bye.